struktur subsidi padi dan beras kita ini lapuk 2008 kali terakhir disemak. Jadi kita sudah bermasalah kerana katanya harga yang ditentukan terlalu rendah, perlu dinaikkan pada RM3.50. Kalau naik ini maka akhirnya pengguna pula akan mendapat kesannya. Jadi ini perlu ada perimbangan ni kerana hari ini pesawah mengungkit harga padi begitu rendah sekali dan tidak memberi motivasi yang baik kepada pesawah. Saya nak bagi Datuk sebab ini ada sentuhan politik ini bila dia jadi begini ni Datuk Seri. Betul itu. Iaitu harga beras kita harga RM26 untuk 10 kilo sekampit itu harga tahun 2008. Okey. Dan tidak berubah sehingga sekarang. Tadi dalam debat dalam parlimen tadi, bila kenyataan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan kemudian dibuka kepada perdebatan. 5 daripada pihak penyokong kerajaan, 5 daripada pembangkang. Okey. Saya nampak semua yang berucap itu tidak bertentangan banyak antara satu sama lain. Okey. Semua nak kepada walaupun dari kerajaan dan pembangkang. Ialah dari segi guna bahasa yang agak berlainan. Tapi semuanya berpandangan soal beras ini perlu dilihat dengan secara serius. Ada di parlimen yang bercakap tadi yang beras ini mesti bersikap pro bisnes. Okey. Bagaimana misalnya pelabur-pelabur baru, pengusaha baru swasta nak terlibat dalam membuka ladang padi. Jikalau ia tidak menguntungkan, maka mereka mencadangkan supaya harga beras dikaji semula. Dan juga harga lantai juga supaya dinaikkan. Sekarang ini harga lantai adalah harga lantai sekarang ini 1,200. Okey. Jadi dikaji semula harga lantai itu kerana pada pandangan mereka adalah agak rendah. Bagaimana pula pengguna? Dan dibuat perkiraan tadi secara cepat oleh yang bercakap di parlimen tadi. Beliau mengatakan lebih kurang penambahan RM12 untuk satu keluarga B40. Okey. Dengan dia berdasarkan dalam satu keluarga yang sederhana, iaitu 2 beg 10 kilo sebulan. RM12 itu untuk selama? Sebulan. Okey. Maka kerajaan hendaklah memberi subsidi kepada B40. Bagi saya itu menarik. Menarik kerana kerajaan akan diminta lagi lah. Nanti Menteri Kewangan akan marah saya lagi. Kamu ni kerja nak minta tambahan kewangan. Tak apalah itu. Tapi B40 diberi subsidi, maka harga beras akan naik sedikit. Harga padi boleh ditingkatkan sedikit. Dan nak menarik pihak swasta untuk terlibat dan juga pesawah yang ada sekarang boleh menambahkan pendapatan mereka. Bagaimanapun saya berkata saya akan berbincang dengan pihak Kementerian Kewangan, dengan Kementerian Ekonomi dengan segera. Supaya kalau kerajaan berkemampuan dalam suasana yang ada sekarang ini, maka eloklah dapat ditunaikan. Tetapi kalau tidak dapat ditunaikan cara ini, kita juga kena cari jalan lagi bagaimana untuk menaikkan pendapatan pada pesawah ini. Termasuklah soal harga benih barangkali telah dibincangkan oleh Datuk Azman dan Aga Baja dan sebagainya. Tapi pandangan dalam nampaknya pandangan ahli parlimen tadi tak adalah di pihak lain yang mencanggah dengan pandangannya itu. Artinya struktur harga beras dan harga padi itu boleh dibincangkan, boleh dibuat keputusan yang segera. Saya ingat tidak membebankan kerajaan begitu tinggi dan juga orang ramai netizen boleh absorb kalau dapat harga yang tidaklah begitu membebankan mereka. Saya bayangkan bila kita sebut Datuk Seri netizen, berarti kita melihat kepada pembeli yang bukan pesawah. Datuk Azman, saya sebut pada dia, saya mengusik dia hari itu. Dia kata dia bangun tidur pun, kalau dia tidur pun mimpinya padi dan beras. Jadi bila kita ada tiga
tiga spektrum ini pesawah ni kita nak jaga, jangan harga rendah sangat. Hari ni dah katanya turun pada 1,200. Kenapa turun? Apa faktornya? Di tengah-tengah itu mereka meniaga. Jadi kalau tak untung dia tak nak buat. Di ujung ini kalau naikkan harga, saya pun makan jadi mahal lah dekat kantin RTM ini. Jadi ini satu permainan balancing act yang sangat luar biasa yang perlu dijaga oleh Datuk. Saya bersetuju dengan Datuk Seri YB Menteri berkaitan dengan dia ada herotan ekonomi lah kalau dalam keadaan sekarang ni. Kalau kita lihat krisis beras ni berlaku pada tahun 71 ni pun. Amaran ni Allah Ta'ala dah bagi pada kita 3 kali sebenarnya. Pada tahun 1971 dan kita telah membuka ruang menubuhkan Lembaga Padi Beras LPN pada ketika itu untuk kita memastikan beras, padi dan beras ni terjamin pada ketika itu. Tapi kita juga diuji pada tahun 2008. Maknanya 2008 ni kita tak ada beras langsung sebenarnya. Kemasukan beras disekat oleh negara luar supaya tidak membeli beras. Dan kita pada ketika itu, YB Menteri sendiri yang turun pergi beli beras di Thailand pada ketika itu. Dan harga beras pada ketika itu menjangkau sampai 1,000 USD. Maknanya terlalu tinggi pada ketika itu. Tapi macam saya cakap, masa ketika itu mungkin TikTok pun tak ada dan sosial media pun tak ada. Mungkin politik masa itu lebih stabil dan tidak jadi isu yang besar pada ketika itu. Tapi kita nampak pada 2003 ni, ia berbeza. Kita kena menjaga yang saya cakap tadi, 240,000 pesawah yang ada di seluruh negara. Dan kita ada lebih hampir 37,000 ni peruncit, pemborong dan pengilang yang terlibat dalam industri padi dan beras. Dan kita juga ada 33 juta pengguna. 3 juta adalah warga asing dan 30 juta adalah rakyat Malaysia. Dan ini adalah sesuatu yang jangka panjang. Kalau kita nak motivasikan atau kita nak pergi jangka panjang industri padi beras, kita kena belajar macam mana Vietnam yang bergerak sekarang. Kita sama keluasan pada tahun 70-an dan 80-an. Dalam sekitar 700,000 metrik tan hektar bertanam. Tapi di mana Vietnam sekarang? Mereka dah sampai 8 juta hektar. Kita masih lagi dalam 7,000 hektar. Maknanya kita kena beri motivasi. Macam mana cara motivasi yang Datuk Seri cadangkan? Yang pertama, kita kena kaji di peringkat harga runcit. Dan juga di lantai padi yang mana diwar-warkan, kena ada satu keseimbangan di antara pesawah, industri dan juga pihak pengguna. Itu yang perlu kita buat supaya kita menarik minat terutama golongan muda lah untuk terlibat dalam industri usahawan tani dalam padi dan beras. Itu yang kita cuba kena tengok dalam secara bersama di semua peringkat. Datuk Seri, apabila Datuk Ketua Pengarah menyebutkan bahawa kita ingin lihat semula harga runcit dan harga lantai, pesawah pula menyatakan bahawa struktur yang ada ni lapuk 2008 dan Datuk Seri mengiyakannya. Kita akan memberi review besar-besaran barangkali dalam tempoh yang terdekat ni supaya kita mempunyai struktur yang lebih berimbang, apa ya? Saya yakin ke arah itu. Saya pun dah telah didatangi oleh pihak-pihak swasta. Saya tak maulah namakan pihak-pihak itu lagi. Yang datang mereka nak terlibat untuk buat sawah berskala besar. Ada yang memohon sampai ke 10,000 ekar. Ada yang mengatakan dia sanggup kalau 5,000 ekar. Jadi sudah ada keinginan, di antaranya mungkin ada semangat patriotik nak menyelamatkan keadaan security makanan negara. Tapi ada mereka nampak juga unsur-unsur boleh membuat keuntungan sikit sebanyaklah. Berniaga lah. Berniaga lah. Ni orang-orang yang nak buat skala besar ni, tentu dalam pemikiran mereka yang pertama ialah supaya kurang-kurang tak rugi. Jadi ini yang kita nampak perkembangan baru yang ada sekarang ni, sebab mereka barangkali dah melihat bagaimana teknologi penanam padi di lain-lain negara, khasnya macam di negeri China. Bukan setakat di tanah biasa, mereka telah tanam padi di padang pasir. Tanam padi di kawasan air masin. Yang saya sendiri bila pergi ke China, saya menemui dengan mereka yang terlibat dalam tanaman padi di air masin ini. Dan saya membawa mereka untuk bincang dengan Mardi. Sudah di peringkat perbincangan. Sudah di peringkat melawat tempat yang nak dicuba ditanam itu. Dan diberitahu mungkin 2025 kita akan mulakan tanaman padi lah yang masin ini. Artinya segala bentuk teknologi baru ni kita kena explore. Bagi juga universiti-universiti tempatan sekarang sudah datang untuk memberi
hujah-hujah pandangan-pandangan mereka. Begitu juga Mardi dengan cepat mengeluarkan benih-benih baru yang lebih berdaya tahan dan sebagainya. Begitu juga kita harap pihak Sabah yang sekarang ini menghadkan 2 jenis benih saja yang hasilnya tidak berubah begitu banyak. InsyaAllah kita akan berbincang supaya mereka membuat lebih terbuka menerima benih-benih lain khasnya daripada yang dijelmakan oleh Mardi, supaya yield dan hasilnya itu lebih tinggi pada masa yang akan datang. Kita jangan duduk saja berdiam diri. Artinya kita kena berusaha mencari segala bentuk teknologi baru, tempat baru, dan juga kita kena libatkan pihak swasta berskala besar. Kalau kita ingin capai SSR sampai self-sufficient lah satu hari nanti. Sebab macam di Kedah juga, 4 hingga 5 tan tidak berubah sudah berapa tahun. Tapi bolehkah kita mendiamkan diri? Tidak. Itulah kita berusaha sekarang untuk memperuntukkan, dia dulu sekali Menteri Keuangan 3 bilion lebih projek untuk menjadikan kawasan Madah itu 5 musim 2 tahun. Dan kita harap perubahan itu berlaku dengan begitu baik dan kalau semua ini berjalan, maka kita boleh merancang untuk SSR pada masa yang akan datang.